الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari dapat kita bertemu. Lah itu apa tau? Tak ingat. Surah apa? Sembilan belas. Lah itu. Bab 19. Bab 19. Dah habis bab 19. Baik. Baru. Okey. Kita bicara tentang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Baik. Cerita ini adalah tentang amal. Amal kita akan diperhatikan di sisi Allah Ta'ala. Batulah katanya, jangan sesekali memandang enteng akan satu-satu tindakan walaupun ia kelihatan remeh, baik ia perbuatan baik atau sesuatu yang buruk, sekecil mana pun ia, hakikatnya di sisi Allah ada perhitungannya. Di sini bukan nak menakutkan kita supaya tak buat sesuatu, tapi di sini nak memperingatkan kita setiap tindakan kita itu ada kesan dia. Kesan dari segi dosa dan pahala, kesan dari segi kepentingan di atas muka bumi. Tuan-tuan, suatu bila faham konsep berbuat baik ini, sebenarnya kita nak dia meninggalkan kebaikan yang banyak di atas muka bumi. Walaupun tindakan tu simple, sebab tu jangan pandang remeh kepada tindakan baik yang simple. Ada satu orang lelaki ni kerjanya adalah menderma darah. Dia suka sangat derma darah. Kemanapun dia akan pergi, dia akan menderma darah. Baginya tindakannya itu simple, itu yang kebaikan yang dia suka buat. Tapi rupanya darahnya ada nilai istimewa.
darahnya lebih baik daripada darah orang lain, kerana mana-mana bayi yang menerima darah itu, dia boleh menghapuskan ataupun menjadi antibody kepada orang ataupun budak yang mengambil darah dia, sebab darahnya adalah darah terbaik. Hinggakan dia mendapat pujian, anugerah, pengiktirafan dari para doktor dan hospital. Bila orang tanya dia, dia jawab satu perkataan, Allah, ni biasa ya, kerja ni kerja biasa. Ni cerita orang putih ni, kerja ni biasa saja bagi saya, tak ada lah special pun. Sebab tu kita kata, nak melakukan sesuatu yang special, tak perlu pun hanya buat kerja yang biasa sahaja, tapi dia boleh tetap menjadi special bila benda itu memberi kebaikan dan manfaat kepada banyak orang. Jadi sebab tu kita jangan takutlah untuk buat benda-benda simple. Bagi kita simple, tapi bagi orang dia adalah benda yang sangat baik. Contoh mudah kan, kita buka pintu dulu sebelum kita masuk. Bila kita buka pintu di restoran, di pejabat, di mana, bila kita buka tu, kita bagi orang masuk atau keluar dulu, baru kita masuk, ataupun baru kita gunakan untuk kita lepas tu. Itu satu kebaikan. Pada orang memandang remeh, tapi bagi orang yang kena effort kita tu, dia jadi benda baik ini tersebar. Jadi sebab tu jangan pandang remeh walaupun benda tu kecil. Termasuklah senyum. Senyum nampak remeh, tapi senyum tu mengubah seluruh persepsi. Daripada kita bertemu dengan orang, kita bertentang mata, lalu kita senyum, kita memberikan kebaikan pada hatinya. Semalam ada sahabat cerita pasal satu filem di apa nama, wayang tuan-tuan. Ni seorang tak habis wayang. Ada satu filem lah di wayang. Tajuk filem tu Unhinged. Unhinged. Cerita kawan ni simple ya. Dia naik kereta, dia tengah tension, orang baik tapi tengah tension, ada orang perempuan horn belakang dia. Tin 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 tin, horn belakang. Dia kata perempuan ni, siapa duk horn ni? Dia pun keluar. Janganlah horn macam ni. Perempuan tu maki dia. Oh, maki. Lalu dia kata, hang jangan menyesal. Aku tak menyesal. Aku tak peduli pun. Bebek minta maaf. Kalau hang tak minta maaf, aku tak puas hati ni. Tak, aku takkan minta maaf. Aku tak peduli kat hang. Cerita tu sikit lah, dia jadi satu story cerita. Kawan tu akhir sekali dia kacau perempuan ni, pergi mana, dia jadi psycho pada perempuan ni, dia hidupkan perempuan dalam keadaan susah, dia bunuh family perempuan tu sebab kes tadi ya. Perempuan tu tak minta maaf sebab dia horn kereta depan. Sama kes dulu di apa nama, mana dulu yang Highland Tower. Ada satu orang tu, dia tengah tension, ada orang horn kereta daripada belakang. Perempuan tu mengandung. Ni cerita betul ya. Kawan tu pula ada lesen senjata api. Keluar tembak tu tak cakap banyak. Pasal kes horn je. Sebab tu kadang-kadang kes horn kaki apa, senyum saja dia punya perawat dia. Angkat tangan minta maaf, tu perawat dia. Kita sorry, tu perawat dia. Kan sebab pernah dengar cerita ular dan gergaji, pernah dengar? Snake and Saw. Snake and Saw ni cerita orang putih dulu ceritalah. Ada ular berayak-rayak mencari makanan tengah malam, masuk ke kedai hardware. Masuk tu ada gergaji jatuh tepi dia. Gergaji jatuh tepi dia, terlukalah dia sikit. Terkena diri dia, terluka. Apa yang ular tu buat? Ada dua situasi. Kalau ular tu terus belit gergaji tu, apa jadi? Ular tu belit dan patuk gergaji tu, apa jadi? Gergaji tu tetap tidak ada efek apa-apa. Yang teruk adalah ular tu dia yang luka dan dia yang cedera. Tapi sebab dia tak peduli, dia terus merayak cari makan, dia dapat balik membawa makan kepada pasangan dia. Cerita tu orang putih cerita, simple ya. Anggaplah peristiwa yang berlaku tengah jalan tu semua macam gergaji yang kalau kita layan, dia boleh mencederakan kita. Kalau kita say sorry walaupun kita salah, never mind, pasal say sorry. Wah, susah sangat ke say sorry ni? Nak pertahan apa sebenarnya?
Kan? Nak bertahan apa? Kan? Say sorry cukup kan? Kan? Itu cara dia. Bahawa sebenarnya kita akan hidup dalam keadaan aman. Tak payah pening kepala. Say sorry, salah kami. Bahawa ni kan dengan Ustaz Abid Liu kan. Abid Liu nak tolong pelajar UPSI bagi UPSI kata jangan, tak boleh. Netizen main. Ada satu kelompok troll yang paling hebat di Malaysia ni, nama TTKM. Tuan-tuan kenal TTKM ni, tentang troll kebangsaan Malaysia. Hak ni jangan main-main, dia troll kita londeh habis semua kan. Hak ni dia duduk troll Datuk Seri Anwar. I have numbers, mampu kan. Dia troll siapa dia panggil, dekan ke apa, UPSI. Troll. Apa UPSI buat? UPSI jemput Habib Liu bagi satu, pada panggil plug bagi satu plug pada Habib Liu, terima kasih, I'm sorry. Itu ya. Habib Liu pegang I'm sorry, mereka pun terima kasih pada Habib Liu. Cerita tu tutup pasal UPSI minta maaf pada Habib Liu. Nak pertahan apa? Ini tindakan-tindakan betul. Say sorry tu mahal. Menyerah kalah tu mahal. Tak mau konfrontasi tu mahal. Sebab tu orang yang boleh hidup lama dengan isterinya adalah orang yang sentiasa menyerah kalah. Tak lawan lah. Aku menikah dua pasal tu lah. Pasal aku tak pernah lawan. Bini kata apa? Ya kau salah abang lah, abang tak pandai. Memang abang ni bodoh. Macam tu kan. Dia selamat. Daripada tuan-tuan duk buat tegah, abang ustaz abang tahu lah. Tak payah hantar. Ngarut semua tu. Tu semua tak jadi. Jadi kita ambil sikap bahawa dalam hidup ni adalah surrender is winner, tuan-tuan. Bukan never surrender. Never surrender dalam hidup kita. Tapi dalam melibatkan orang ramai, surrender, tuan-tuan. Kan? Saya buat satu video baru ni dalam saya punya Telegram dan Facebook. Tajuk jangan jadi Steve Jobs. Betul lah, nasib baiklah Jobs tu umur tak panjang. Kalau Jobs tu umur panjang, orang sumpah Apple. Sebab dia punya cara dia menguruskan company, setiap orang yang bekerja dengan dia cukup takut nak jumpa dia. Pasal dia suka condemn orang. Condemn tu kira habis tinggi. Awak tak pandai, bodoh, semua tak kerti. Sampai orang takut nak live sekali dengan dia. Kalau nak live sekali dengan dia, orang paling takut apa dia? Sampai di lantai bawah lift, keluar pintu tu, you are fired. Dah kena pecat. Tu orang takut dengan dia. Dia ni pula suka claim idea orang sebagai idea dia. Ada seorang yang jadi pengarah bahkan designer, namanya Ive, Alexander Ive kot tak silap. Dia idea dia, Steve Jobs tanya, apa ini hang? Dia pun cerita kat Steve Jobs. Steve Jobs nampak idea tu, Steve Jobs pun bawa dalam acara, bawa dalam jumpa orang. Dia pun cerita. Dia kata, that's my idea. Ive kata, orang ni tak malu tu mengaku idea dia. Pernah ada orang bancuh smoothie dia, silap bancuh, dia maki bagai nak rock. Nasib baik dia hidup tak panjang. Yang cerita ni bukan saya tau. Yang cerita ni Walter Isaacson. Walter Isaacson yang tulis buku Steve Jobs. Dia kata kita hanya boleh tiru Jobs dari segi semangat dia nak buat benda besar, tapi attitude, perangai, cara dia menguruskan company, jangan ikut jahanam. Nampak tak di situ? Tu kita kata bahawa nak jadi great people, nak jadi orang hebat, bukan kena buat benda besar. Say hi, appreciate orang, welcoming people, terima orang dalam bawah. Tak apa, aku pandai buat ni, hang pandai buat tu. Iktiraf orang. Ini sifat yang terbaik. Kalau kita ada sifat tu, kita akan jadi orang hebat, tuan-tuan. Simon Sinek sebut, you cannot hire people because they have skill. You must hire them because for their attitude. Dia kata kalau kamu nak upah orang kerja, jangan upah sebab dia punya skill. Upah kerana attitude. Sebab skill can build. Skill boleh dibina, boleh diajar. Tapi yang payah nak ajar adalah attitude. Ayat ni betul-betul cerita pasal attitude. Cerita pasal akhlak kita, sopan kita. Sebab tu jangan lawan. Saya dulu masa adalah sikit bentang proposal. Saya tengok orang lain bentang semua
lama. Dalam bilik tu berlawan, kawan ni jawab, ni jawab. Ada ketegangan lah, tense dalam bilik tu, jawab. Saya masuk tu, saya tak jawab apa. Dia pun kata, awak punya ni tak bagus gini-gini. Oh ya ke? Awak kena gini-gini. Oh ya ke? Entah tak jawab sepatah apa semua. Ya. Kami nak kata apa kat entah? Nak kata apa? Kata saya terima apa semua. Oh tak boleh macam tu. Pasal dia ajar kalau nak tahan proposal mesti kena debate. Saya tak minat debate, saya tak suka debate. Dia ada dia punya opinion. Bila kita berada dalam grey zone, kita kena pakai falsafah ni, no right no wrong. Faham tak? Kita ada dalam grey zone. Tuan faham tak? Dia ada yang zone yang jelas, hitam dan putih, white and black, jelas. Yang ni halal, yang ni haram. Itu kan hadis sebut kan, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Benda halal nyata, benda haram nyata. Di antara halal dan haram ada satu benda ini Islam panggil wa bainahuma umurum mutasyabihat. Antara kedua itu ada benda-benda yang keraguan. Namanya orang putih panggil grey zone. Selagi kita berada dalam grey zone, no right no wrong, tak payah tahan. Tak nampak? Kan nampak anda? Langgar undang-undang, salah. Langgar lampu syarat, salah. Buat benda yang jelas haram, salah. Minum arak, salah. Langgar orang lepas minum arak, salah. Itu tak boleh compromise, salah. Tapi bila grey zone, I have numbers, tak tahu, tunggu pukul 3 ni dah. Dia grey zone. Kita no right no wrong, kita tak boleh komen apa. Benda no right no wrong, kita boleh kata betul, pendapat kamu tu mungkin betul, aku pun ada pendapat juga. Cuma kita pertahankan pendapat kita, kita tak argue pendapat orang. Faham tak grey zone ni? Siapa-siapa berada dalam grey zone, contoh kita sembang dengan isteri, nak makan mana? Dia kata, abang kedai Pak Mak sedap. Kita kata, tak, kalau Cokotiao kedai Karim sedap. Grey zone ke tak? Ya, grey zone. Sebab selera berada dalam grey zone. So, apa harus kita buat? Tak payah argue. Betul, pandangan saya betul. Tapi lah hati kita kata apa? Aku tertahan, tobat dah. Itu grey zone. Orang kena pandai main. Ni duk bergaduh bagai nak rak. Bergaduh tu grey zone, tak payah bergaduh. Tengok topik tak payah gaduh pun. Contoh yang dia nak bergaduh ni orang agama. Antara pandangan yang kata Tuhan itu tidak, macam mana nak kata, antara belajar sifat 20 dengan tidak guna sifat 20, mana lebih betul? Tonton bincang benda tu, buang masa. Pasal dia grey zone. Dua-dua boleh pakai, dua-dua boleh terima. Siapa nak belajar sifat 20 belajar, siapa tak mau, sudah. Ini adalah agama. Dalam hidup lagi banyak grey zone. Benda tak jelas. Tak jelas, tak payah bincang. Cuma kita ada pendirian, itu saja. Pendirian kita kena jelas. Aku stand aku sini, aku tak sini. Aku stand aku macam ni. Kena macam ni. Contoh orang tanya kita, mana lebih dahulu? Mana lebih baik? Mana lebih? Bila ada mana lebih baik, tak payah. Dia grey zone. Kita kata aku pilihan ni, tapi aku respect pendapat. Ni baru dimasuk dalam ayat ataupun ucapan yang ulama sebut. Natasamahu fi makhtalafna. Kita bertolak ansur dalam perkara yang kita berselisih. Jadi tak payah gaduh. Kalau faham sendi-sendi hidup ni, tak akan ada bergaduh. Abang terus terangnya, dunia akan aman je, flow je, dia jalan elok. Tak payah. Kita tahu bahawa berdebat tak menyelesaikan masalah. Sebab tu saya paling tak suka manhaj debat. Kalau kita berdebat dengan orang tu, kita menang, dia kalah, agak-agak apa jadi dekat dia? Tuan-tuan pernah dengar istilah boomerang effect? Boomerang effect pernah dengar istilah? Tuan-tuan main Facebook kan? Tuan-tuan pernah tak tengok pergaduhan dalam Facebook? Kawan ni klaim pendapat dia lagi betul, dia pun buat hujah fakta, ada 15 fakta. Kawan hak seorang lagi nak bela pendapat dia, buat keluar pula hujah 21 fakta. Itu dipanggil boomerang effect. Orang yang kena tekan, orang yang kena hujung, orang yang kena maki, dia akan mempertahankan pendapat dia dengan membawa hujah-hujah lain. Itu dipanggil boomerang effect. Kita baling boomerang, nak contohnya nak bagi benda tu pergi jauh, dia patah balik tikam kita. Tak payah dah. So tak payah gaduh, tak payah apa-apa. Apa buat? I'm sorry. Islam ajak lama dah. Ada benda tu kita sebut qalu salama.
Wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang yang jahil tu yang bercakap dalam grey zone, yang ni boleh, yang ni boleh, possibility ni betul, yang ni salah, dua-dua ada possibility, maka jawapan dia apa dia? Qalu salama. Tak apa, okey, hang dengan pendapat aku dengan pendapat aku, jom kita makan aiskrim tu ya. Dah. Ni InsyaAllah kalau faham itu, kita akan dapat kefahaman yang sebenar tuan-tuan, insyaAllah. Okey, dia kata lagi, jangan abaikan kebaikan walaupun kecil. Jangan pandang enteng kejahatan walaupun kecil. Satu lagi kejahatan. Benda tinggal kejahatan ni walaupun kecil, tapi kalau kita buat, dia akan efek banyak. Contoh, kita suka maki anak. Kita suka kata anak kita tak betul. Kita suka kata, tak boleh harap. Perkataan tu walaupun kecil, dia membina persepsi yang lama. Jangan dibuat. Ni saya sebut tentang anak lah, yang saya ceramah saya kalau tuan-tuan faham. Dia apa yang kena dengan kita, yang tak ada kena dengan kita, saya tak ceramah. Penat apa tak kena dengan kita. Yang kena dengan kita, bini kita, isteri kita, cara kita cakap, cara kita condemn orang. Jangan biasa condemn orang. Hang apa tak reti, hang kata apa, hang tak pandai. Jangan. Sebab dia bina panjang masa dia. Macam saya pernah cerita kat tuan-tuan, apa terjadi kepada Adi Dassler dengan Rudi Dassler. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu? Adolf dengan Rudolf, pernah dengar? Ada dua adik-beradik ni, namanya seorang tu Adi Dassler, seorang lagi nama Rudolf Dassler. Kedua-duanya adik-beradik. Dalam filem pun dah dibuat, The Rival, tak silap saya filem tu, cerita pasal pergaduhan dua adik-beradik. Siapa dua adik-beradik ni? Inilah yang mengasaskan Adidas, yang mengasaskan Puma. Ceritanya, Adi ni pakar buat kasut. Dia pandai buat kasut. Marketing, Rudy ni pakar marketing. Rajanya market. Tapi masalah Rudy, dia suka condemn Adi. Dia suka kata Adi tak bagus. Dia suka semua ikut pendapat dia. Lalah tension, bergaduh. Sikit ya. Puncanya adalah tak raih orang, condemn orang. Gaduh tu jadi apa? Gaduh tu jadi baik pada semua orang. Pada mereka saja tak baik. Gaduh tu menyebabkan lahir dua jenama besar. Pertama, Adidas. Adidas ambil nama sempurna Adi Dassler, tu jadi Adidas. Satu lagi Puma. Asal nama dulu lain. Dia pun nama apa tak tahu. Tapi lepas tu dia tukar nama Puma. Kepakaran Rudolf ataupun Rudy ini adalah membuat marketing. Sebab tu kasut Puma banyak kepada marketing. Kasut Adidas banyak pada jenama kasut tu. Baik tak baik? Baik. Yang power sekali, depa bina kilang pula berdepan antara sungai tu berdepan. Ni kilang Adidas, ni kilang Puma. Di Jerman ni bina kilang ni. Ni kilang Adidas, ni kilang Puma. Lawan. Tak boleh mana-mana pekerja Puma yang bekerja di Adidas, mana-mana pekerja Puma yang berkahwin dengan orang yang bekerja di Adidas kena buang. Wah, tahap tu bergaduh. Dia bergaduh sampai bila? Sampai mati. Depa sampai mati tak baik. Kubur depa duduk di cemetery yang sama, tempat perkuburan yang sama, tapi dikuburkan jauh-jauh. Di sini kubur Rudolf, sini kubur Adolf, tuan. Jauh. Adi kubur sini, Rudy kubur sini. Tapi dalam tempat yang sama. Lately ni saja barulah Puma berbaik semula dengan Adidas. Bermula dengan buat perlawanan persahabatan bola sepak. Nampak? Panjang nak cerita dia? Panjang. Punca dia suka memperkecilkan orang lain. Punca dia adik-beradik suka kata condemn. Punca adik-beradik tak mau dengar cakap. Aku cakap aku abang, aku kena betul lah. Ayah pula tengok saja, tak bagi panduan. Pergaduhan itu sampai mati. Teruk lah. Tapi baik untuk kita, pasal kita boleh pilih Puma dan Adidas. Setengah orang dia tak tahu, dia Puma Adidas apa yang aku tahu, Puma tak original tu aku tahu. Jadi dia tak rompak mampu happy yang original tu kan? Cerita dia di situ. Di sinilah memberikan, jangan kita pandang remeh kejahatan walaupun kecil.
Kalau dibiarkan, dia akan memusnahkan. Dia kata kita juga tidak patut memandang enteng kepada dosa. Dosa lagi lah. Oh, tu dosa kecil ya. Allah tu dosa besar mana? Jangan. Walau kelihatan kecil, Rasulullah SAW mencirikan sikap memandang enteng kepada ahli maksiat. Nabi tak bagi kita memandang enteng kepada kemaksiatan. Lalu kata Rasulullah sebut, orang yang beriman akan melihat dosanya umpama gunung yang menghempak, manakala ahli maksiat pula akan melihat dosa itu umpama lalat yang hinggap pada hidung. Dosa orang ahli maksiat ni dia tepih ya. Dosa orang ahli ibadah ataupun orang yang dekat dengan Allah di ibarat gunung. Tapi jangan salah faham, jangan sampai takut ke dosa. Dia tak buat apa tak boleh gerak. Ada orang berdosa takut sampai tak berjalan, tak boleh. Berdosa menyebabkan kita rasa itu dosa. Dan kita, Nabi nak ajar satu, jangan pandang remeh pada dosa. Jangan berani-berani meremehkan dosa. Jangan kata tu tak apalah, dosa kecil-kecil ya. Tu. Tapi kok mana pun manusia akan terlibat juga dengan benda-benda silap dan salah. Lepas tu baca balik sirah. Lepas tu saya suka bercerita. Kalau perasan kenapa siapa join saya di Telegram, join saya di Facebook, sekarang saya dah aktif di Instagram. Siapa rasa tak mau follow saya di Telegram pasal berat, boleh follow saya di IG. IG pun saya dah masuk dah, Ustaz Zul Pandan. Cuma TikTok yang aku tak buat lagi pasal dia kata kena menari sambil ceramah tu nanti dulu. Tapi aku buat agak lepas ni. Kalau TikTok boleh boleh menari sambil ceramah, aku buat dah. Jadi makna ya. Nak cerita bahawa semua medium saya telah masukkan. Termasuk YouTube pun ada. Dah boleh pergi YouTube Ustaz Zul ID. Semua Ustaz Zul lah. Ustaz Zul tu ada lah. Kenapa video ni saya buat hari-hari? Hari-hari ni video ni. Kalau kecuali Sabtu Ahad. Oh, kalau Sabtu Ahad juga buat video, muntah aku. Isnin sampai Jumaat tu ada video. Macam hari ni cerita pasal Levi's. Levi's, bukan Levi's. Levi's tu curi duit. Levi's tuan-tuan. Kenal Levi's? Levi's Strauss & Co. Berusia 147 tahun. Kejayaan Levi's adalah kerana dia ada rivet metal ataupun metal rivet. Metal rivet ni adalah paku yang menyebabkan seluar tu tak koyak. Itulah bermulanya revolusi ataupun evolusi seluar Levi's tadi. Bila seluar ni diasaskan 1873 tuan-tuan. Lama. 1873. Coca-Cola pun tak ada lagi, kereta Ford tak ada lagi, Levi's lagi. Siapa yang memang pakai Levi's, tandanya dia pakai Levi's ni, Tok Wan dia dulu pakai Levi's. Betul. Tu Levi's. Ada jenama 501. Kenapa 501? Tak tahu. Sejarah tu tak boleh dibuktikan kenapa Levi's Strauss letak 501. Tapi saya buat research, saya baca, saya ambil, saya buat intipati. Sebab saya nak cerita ini mesti real story, mesti kisah benar, mesti yang dilalui. Saya tak suka cerita yang diambil itu hanyalah imajinasi, tak mau. Cerita ni real story. Real story Levi's itu adalah cerita bagaimana seluar yang vintage, sangat vintage tuan-tuan. Ish, tak tahulah siapa tak pakai Levi's. Tiba-tiba senang sepatah ya, Levi's Yahudi. Oh, senangnya. Oh. Levi's tu memang Fortuner lah. Kalau bahasa Melayu, nasib baik lah. Fortuner. Kain denim itu, nama asal kain tu daripada Perancis. Tempat tu nama Serge Denim. Serge Denim kain tu nama Nim. Tapi Serge Day tu, kampung Serge. Di mana? Di Nim. Denim tu Nim. Nama satu kawasan nama raja Dim. Tapi sebab nak bagi ringkas, orang putih panggil denim. Kain denim ni kain kerah, orang tak pakai. Tapi sebab pelombong nakkan kerah, pakai. Lama seluar tu lagi lama pakai lagi. Oh, lagi lawa tuan-tuan. Lagi lawa, lagi koyak, lagi lawa tuan-tuan. Orang skimo tak faham saya cerita apa ni. Budak-budak skimo tak faham. Budak skinhead faham tak? Jadi cerita dia. Saya bawa cerita tu sebab saya nak tunjuk real story. Bagaimana Levi's bukan pasal dia Yahudi. Walaupun dia memang keturunan Yahudi, tapi bukan pasal Yahudi. Tapi pasal dia memang ada perjuangan nak benda ni jadi establish.
sampai hari ni Levi's tak mati. Walaupun pernah jatuh 20 tahun. 20 tahun jatuh. Sebab selak tu dibit oleh selak-selak yang lain. Kalau lepas tu ada Uniqlo, ada apa lagi tuan-tuan? Apa selak-selak hak ni saya tak pakai ingat lah. Apa nama tak tahu. Hak baru-baru ni kan. Jadi selak-selak tu dia naik menyebabkan selak Levi's jatuh 20 tahun. Tapi comeback semula. Comeback semula. Siapa yang pernah pakai Levi's akan ada memori. Memori paling besar Levi's ini adalah siapa pernah tengok cerita pasal runtuhnya tembok Berlin. Semua orang duduk atas tembok itu memakan Levi's 501. Tuan-tuan, tu kata vintage. Tak payah cerita ni orang tak faham, tak payah kan. Jadi nak bagi tahu bahawa saya buat real story supaya orang dapat momen tu. So kalau siapa tak join saya, rugilah. Pasal cerita ni bukan cerita saya buat. Cerita ni saya kaji, saya buka, saya ambil buku, saya research balik, saya buat satu video bagi kena mengena dengan hidup kita sebagai Muslim. Tu hujung tu ada Quran, ada hadis. Semoga orang bila tengok tu nampak, oh patut kita macam ni ya. Patut kita macam Levi's. Bukan Levi's tu Yahudi punya. Patut kita tu macam Levi's. Itu. Saya tak tahu lah ada satu jin yang orang Melayu buat, namanya tarik jin. Ada ke tak tahu lah, sadar ke kot. Nampak? Itu pun tak terkenal lagi. Tapi satu hari dia akan vintage lah. Benda ni semua nak cerita bahawa saya suka ambil real story. So siapa follow saya, dia akan dapat real story. Cerita yang betul, cerita yang benar, semoga jadi panduan. Jangan buat dosa, jangan langgar etika. Sebab buat dosa ni bukan berkaitan dengan dosa pahala. Buat dosa ni dia melanggar etika dan merosakkan banyak sistem. Itu saja. Kalau faham hidup, dia faham kenapa aku tak buat dosa? Sebab dosa merosakkan banyak sistem. Kalau kita minum arak, yang rosak bukan kita, yang rosak orang ramai. Pergi langgar orang. Kalau kita isap dadah, yang rosak orang kan? Kawan dah tak ada lesen, lepas tu pil ekstasi, pergi langgar kawan tengah duduk tepi kereta, mati kawan tu, dia pula tak mati. Nampak tak efek? Kadang-kadang Tuhan nak tunjuk. Orang duk kata Covid tak ada masalah, Covid tak ada masalah, Covid ni semua duk pakai mask apa kan? Orang orang England, orang Amerika kan pakai mask kan? Kita pakai mask kan? Pakai mask apa? Naklah kena Covid, semua berkat bersyukur. Tuan-tuan, Donald Trump. Tapi kita tak bersyukur lah. Cuma kita kata, jangan main-main dengan benda simple. Nampak simple. Ni baru ni ada orang duk minta langgar SOP. Jangan tuan-tuan. Ni esok dah tak boleh kuliah dah. Aku paling geram pasal minggu ni nak pergi Kenyir. Tak boleh pergi dah. Sakit hati betul. Jadi maknanya nak marah pun tak boleh. Ni puak-puak punca PRN di Sabah ni kan. Ni kalau pilihan raya umum pula PRU ni tu tak lagi parah kan. Harap tak ada pilihan raya lah. Harap Datuk Seri Anwar pergi jumpa tu sebagai ketua pembangkang, kerana dah lama tak jumpa tu yang kurun. Harap gitulah kan. Jadi kita penat Jadi cerita dia kita tak nak benda-benda penat ni semua. So kita jangan cuba untuk buat satu benda yang nampak kecil pada kita tapi kesannya besar pada orang lain. Jangan tuan-tuan. Pada anak-anak, saya pernah tengok satu anak penabuh mak dia. Mak tu bukan tak solehah, mak tu pakai tudung, tapi kena penabuh dengan anak. Sebab apa? Simple je. Sebab sejak daripada kecil mak selalu menggunakan perkataan tak betul pada anak tu. Bila anak tu besar tak dapat kasih sayang, dia revenge, dia balas dendam. Jangan. Efek dia nanti. Walaupun tidak sekarang, efeknya nanti. Kan? Kita duk jaga semua ni kerana kita nak masa depan kita lebih baik. Kenapa kita jaga makan? Kenapa kita jaga benda-benda ni semua? Kenapa kita senaman exercise? Ada orang kata senaman pun mati ya? Betul. Senaman mati, tak senaman pun mati. Baik-baik senaman. Entah. Supaya kita berjalan dengan lebih baik insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat, dan mudah-mudahan ni kuliah yang terakhir untuk pasal sebelum PKPB ni tuan. Terdoakanlah semoga tak lama lah kot. Sebab dia nak bagi turun ni arahan daripada KKM lah, Kementerian Kesihatan. Cuma saya tak pasti boleh lepak kedai. Kedai tak boleh lepak boleh? Tak boleh? 2 orang saja. Boleh 2 orang tak apa, boleh minum. Aku dia tak apa, PKP ni jangan tak boleh minum kedai mamak jam jadi mudah-mudahan dapatlah ruang sikit untuk kita. Tapi insya-Allah kot tak ada apa kot, doa-doa lah pasal
Kita ni alhamdulillah dengar cakap tuan-tuan. Indonesia tak tahu jadi apa lah ni. Rusuhan langsung tak dengar cakap apa dah. Kira covid tak kira apa dah. Kira apa nak jadi jadilah. Kita tak ada orang macam tu. Okey. Kita ada pendirian. Sebab tu saya suka buat comparison ni sebab menarik bila kita compare. Saya boleh kata simple lah. Kita orang Melayu terbaik. Cuma kita tak kaya lagi ya. Tu ya. Terus terang saya kata, kita belum kaya lagi ya. Tapi segi sifat attitude yang Nabi nak ada kat kita. Kan? Kita boleh bertenang, boleh bersabar kan. Kawan tu pergi mengadap dia 3 kali, kita bertenang, tak ada apa, tengok. Tu ialah kita tak ada nak rusuhan apa, relax. Tukar kerajaan, tukarlah gitu. Dia tak ada masalah apa kan. Yang penting kita nak abang bahawa kita tak macam orang lain cepat merusuh. Buatlah apa pun tapi kita bertenang. Itu paling besar maknanya. Mudah-mudahan ketenangan kita itu menjadikan kita buat keputusan betul. InsyaAllah kekalkan yang tu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada kita. Seperti kat tulis insyaAllah, innahu wassamul alim. Masa kita dah tamat. Dan join saya di Telegram ustazzul.id, join saya di Facebook Ustaz Zul Pandan, di YouTube Ustaz Zul ID, dan di IG Ustaz Zul Pandan. TikTok coming insyaAllah nanti insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih. Dah ada tabung di ujung sana, ada sejadah di ujung sana tempat tabung tuan-tuan. Terima kasih kerana menyumbang dan untuk tujuan teruskan membangun apa yang saya buat. Sebenarnya duit-duit tuan-tuan tu, itulah saya buat video. Duit tuan-tuan bagi tu sebab saya perlukan editing. Kalau saya buat semua tuan-tuan mati kerahu. Dah research aku semua aku tak boleh. Yang bahagian editing tu ada staff saya. Ada 3 orang staff. Staff ni semua gaji murah-murah ya. Seorang tu kita bayar sikit. Yang penting depa tu adalah lepas habang makan minum, depa nak buat tu semua. Jadi duit tuan-tuan tu lah yang saya guna untuk tu. Sekaligus tuan-tuan membantu orang jadi baik. Sebab video-video ni mengasuh orang supaya jadi baik. Tak percaya pergi ke Telegram saya, pergi ke Facebook, boleh tengok video apa yang saya buat. Untuk hari ni cerita pasal lipas. Untuk esok ada cerita pasal band komen. Semua tak tahu cerita band komen, boleh tengok esok tuan-tuan. Dan lusa ada cerita 3 orang yang hebat, Tunku Abdul Rahman, Tun Razak dan Tun Dr. Ismail. Macam mana 3 ini tahu bila nak kena turun, tak terus jadi Perdana Menteri, bila dia pasrah kuasa korang. Tak ada pun Tunku kata tak boleh kau dah numbers dah. Tunku tetap turun. Sebab yang penting 13 Mei menyebabkan dia rasa masa dia dah tamat. Menariknya Tunku Abdul Rahman, dia rasa masanya dah tamat. Ada orang dia tak rasa masa dia tamat. Itu masalah tuan-tuan. Wallahu alam. Boleh tengok dalam video tu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.